Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang panjang, jisim dan isi padu cecair. Untuk topik hari ini ialah isi padu cecair dengan subtopik tolak isi padu cecair. Jom kita perhatikan contoh yang pertama. Tolak unit isi padu cecair. Berapakah beza isi padu cecair di dalam picah gari? Murid-murid kena perhatikan. Kata kunci dia adalah beza. Beza mesti melibatkan operasi tolak. Mula-mula kita perhatikan picah gari ni. Yang pertama ni ada 5 ml. Yang kedua ni ada berapa? Yang warna oranye ni. Yang warna krim ni. 3,3 mililiter. Kita tengok senggatan tu. Jadi bila ada beza mesti melibatkan operasi tolak. Nombor yang pertama ni adalah nombor bulat. Nombor yang kedua ni nombor perpuluhan. Jadi macam mana kita nak jadikan nombor bulat ni jadi nombor perpuluhan? Ingat balik. Letak je titik satu kat belakang dia tambah sifar. Jadi barulah kita boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Pastikan titik perpuluhan mestilah selaju. Kita sifar tolak 3. Tak boleh. Kita pinjam dengan sebelah. Tinggal 4. Setiap kali pinjam nilai dia 10. 10 tolak 3 sama dengan 7. Pastikan titik perpuluhan kita letak balik. 4 tolak 3 1. Jadi beza isi padu cecair di dalam picah gari ialah 1,7 mililiter. Boleh faham murid-murid? Ingat ya, bila melibatkan nombor bulat dan juga nombor perpuluhan, nombor bulat tu kita mesti jadikan nombor perpuluhan dengan cara tambah titik perpuluhan di belakang nombor dan letakkan sifar. Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Saya telah isikan 2,5 liter jus ke dalam jug. Isi padu penuh dia dah guna sebanyak 2,5 liter. Berapakah baki isi padu jus di dalam balang? Sekarang kita tengok baki. Kita dah nampak isi padu penuh dia adalah 1/4 liter. Dia guna 2,5. Jadi ayat matematik dia 1/4 liter tolak 2,5 liter. Macam mana nak selesaikan nombor pecahan ni? Pecahan bercampur tolak dengan perpuluhan. Jadi kita kena tukar dahulu pecahan ini kepada perpuluhan. Murid-murid kena tahu 1/4 liter ni bersamaan dengan 10 liter tambah 1/4 liter. Bila melibatkan pecahan, kita kena tahu 1/4 ni bermaksud 1/4. Kita selesaikan dahulu. Dalam sifar 4, kita ada 1 kan? Kita letak sifar. Bawah pun letak sifar. Kita tolak, baki dia masih lagi 1. Ingat balik, bila nombor yang ada unit, kita mesti tambah sifar dekat belakang dia. Bila ada baki, kita boleh tambah sifar. Bila sifar, kita turunkan sifar. 10 dalam sifar 4 tak ada. Ada 8 sahaja yang kedua. 8 kita tolak kan. Pinjam. Tinggal lagi 2. Kita boleh tambah lagi sekali sifar. Jadi 20. Dalam sifar 4, 20 ni yang ke-5. Dapatlah jawapan dia. Baki dia sifar dah. 20 tolak 20 sama dengan sifar. Kat sini, dapatlah sifar perpuluhan 25 liter. Jadi kita tambahkan dengan 10. 10 tambah dengan sifar perpuluhan 25 liter. Dapat berapa? Dapatlah 10,25 liter. Boleh nampak tak murid-murid? Jadi, bila dah dapat dalam bentuk nombor perpuluhan, kita teruskan dalam bentuk lazim. 10,25 liter tolak. Pastikan titik perpuluhan mestilah selaju 2,5
liter. Yang lompang ni kita boleh hadirkan sifar. Okey. Buat dalam bentuk lazim. Okey. Okey, liter. 5 tolak sifar 5. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam dengan sifar pun tak boleh. Pinjam dengan 1. 10 tinggal 9. 12 tolak 5. 7. Okey, titik perpuluhan mesti selajur. 9 tolak 2. 7. Sifar. Jadi, baki isi padu jus di dalam balang ialah 7.75 liter. Okey, boleh faham murid-murid? Bila ada nombor bercampur dengan nombor perpuluhan, kita kena tukar salah satu untuk membuat jalan penyelesaian. Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. 12.09 liter tolak 780 mililiter. Jawapan dalam unit mililiter. Kat sini kita kena mahir penukaran unit. Liter kepada mililiter. Kita dah tahu kalau mililiter kepada liter kita kena bahagi dengan 1000. Liter kepada mililiter kena darab dengan 1000. Jadi unit liter ni kita kena tukar kepada mililiter. Darab dengan 1000 untuk jadikan unit mililiter. Okey, bila darab 1000 melibatkan angka digit sifar-sifar ni 1000, kita hanya gerakkan titik perpuluhan ke kanan. 1, 2, 3. Tambah sifar dekat lompang tu. Okey, jadi jawapan baharu dia adalah 12.9 mililiter. Barulah kita boleh buat operasi tolak. Okey, buat dalam bentuk lazim. 12,090 mililiter tolak 780 mililiter. Pastikan kita susun mengikut nilai tempat bagi setiap digit. Okey, boleh nampak murid-murid bentuk lazim. Okey, pastikan unit kita tulis di belakang. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 9 tolak 8, 1. Okey, sifar tolak 7 tak boleh. Kita pinjam dengan 2, tinggal 1. 10 tolak 7, 3. 1, 1, 1. Jadi, baki dia adalah 11,310 mililiter. Ini adalah cara untuk selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Okey, untuk contoh yang keempat. Okey. 8 2/5 liter tolak 1,360 mililiter tolak 4.91 liter. Dia nak jawapan dalam liter. Mana yang kita tengok yang bukan dalam jawapan liter? Soalan dia yang ni. Jadi yang ni kita kena tukar kepada mililiter kepada liter. Okay, murid-murid ingat lagi tak? Mililiter kepada liter. Operasi darab ke bahagi 1000? Operasi bahagi 1000. Kalau liter kepada mililiter, kita darab dengan 1000. Okay, boleh nampak tak murid-murid? Jadi, kita teruskan. 136 sifar. Kita bahagi dengan 1000. Okey, bila melibatkan operasi bahagi, cikgu ajar boleh tambah titik berpuluhan dekat belakang. Ada berapa sifar? 1, 2, 3. Lengkung ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kita akan dapat jawapan baru dia 1.36 liter. Okey, boleh nampak tak murid-murid? Okey, yang seterusnya dalam bentuk nombor bercampur. Okey, bila dalam bentuk nombor bercampur yang ni, kita pun kena tukar dalam perpuluhan. Okey, ingat lagi tak murid-murid? Okey, 8 2/5 liter. Bersamaan dengan 8 liter tambah 2/5 liter. Okey, kalau murid-murid ingat, 2/5, 2 bahagi 5 bersamaan sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan berapa? Sifar perpuluhan 4 liter tambah dengan 8 liter. Jawapan baru dia adalah 8.04 liter. Okey, boleh nampak tak murid-murid cara penukaran kepada
perpuluhan. Jadi bila melibatkan operasi tolak, kita kena buat tolak berturut-turut. Sebab ada 3 nombor. Okey, jadi kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, 8,04 liter tolak 1,36 liter. Kita selesaikan dahulu 2 nombor yang pertama. Tak boleh tolak 3 terus. Okey. Tulis unit. 4/6 tak boleh. Pinjam sebelah tak boleh. Pinjam dengan 8 tinggal 7. 10 tinggal 9. 14/6 lah 8. 9/3 6. 7/1 6. Okey, pastikan titik perpuluhan selajut. Okey, baru kita tolak dengan nombor yang ketiga. Samakan titik perpuluhan 4,91 liter. Barulah kita buat dalam bentuk lazim. Okey. Pastikan unit kita tulis liter. 8/1 7. 6/9 tak boleh, kita pinjam tinggal 5. 16/9 7 kan. 5/4 1. Letak titik perpuluhan. Jadi jawapan dia adalah 1,77 liter. Okey, cikgu harap murid-murid faham bila ada tolak 3 nombor mesti kena tolak berturut-turut. Okey, untuk contoh yang terakhir kita perhatikan 20 liter 35 mililiter tolak 0,948 liter tolak 16 1/8 liter. Dia nak jawapan dalam liter dan mililiter. Okey, macam mana nak buat yang ni? Okey, untuk yang ni kita kena tukar. Tukar dahulu unit yang hanya ada 1 unit. Okey, kalau yang ni dah ada 2 unit kan, tak ada masalah. Yang ni kita kena tahu. Yang ni pun kita kena cari. 16 1/8 ni bersamaan dengan berapa dalam perpuluhan. Okey, 16 1/8 bermaksud 16 liter tambah 1/8 liter. Okey, kalau murid-murid tahu 16 ni adalah 16 liter lah. Okey, kalau 1/8 ni kalau kita tahu penukaran unit dalam perpuluhan nilai dia adalah 0,125 liter. Dekat sini kita dah nampak 16 liter. 0,125 ni kita boleh jadikan dalam bentuk mililiter. Okey, dah settle untuk yang ini. Okey, untuk 0,948 liter. Kan? Kalau kita buat dalam 2 unit, kita dah tahu dah. Kalau kita tukar kepada mililiter, darab dengan 1000 kan? Darab dengan 1000, 1, 2, 3. Dia akan jadi 948 mililiter. Okey, sekarang kita dah boleh buat penolakan. Okey, macam mana nak buat? Kita susun dulu nombor dalam bentuk lazim. Okey, kat sini unit liter, kat sini unit mililiter. Okey. Teruskan dengan nombor yang depan sekali. 20 liter 35 mililiter. Tolak dengan 948 mililiter. Okey, murid-murid boleh perhatikan bila melibatkan operasi tolak, murid-murid kena tahu 3 unit yang tak sama tak boleh tolak. Okey, mililiter. 35 mililiter boleh tak nak tolak dengan 948 mililiter? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah. Okay, kita pinjam dengan 20. 20 pinjam 1 tinggal 19. Setiap kali kita pinjam 1 liter, murid-murid kena tahu 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Jadi setiap kali kita pinjam, nilai mililiter akan bertambah sebanyak
1000. Jadi kita akan tambah dengan 1000. Jadi nombor baru dia adalah 1035. Tu adalah nombor baru dia. Jadi kita boleh buat penolakan. 5 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam dengan 3 tinggal 2. 15 tolak 8 7. Okey, 2 tolak 4 tak boleh. Pinjam dengan 1. Kat sini tinggal 9. 12 tolak 4 lah 8. 9 tolak 9 0. Okey, kat sini kekal balik 19. Okey, kita tolak dengan nombor yang terakhir iaitu 16 liter 125 mililiter. Jadi sama juga kita perhatikan unit ni mililiter. 87 boleh tak nak tolak dengan 125? Tak boleh sebab tak cukup. Jadi kita pinjam dengan 19 tinggal 18. Setiap kali pinjam mesti tambah 1000. 1000 tambah 87 dia akan jadi 1087. Okey, kemudian baru kita boleh selesaikan. 7 tolak 5 2. 8 tolak 2 6. Okey, sifar tak boleh tolak 1, pinjam tinggal sifar. 10 tolak 1 9. 8 tolak 6 2. 1 tolak 1 sifar. Jadi kita dapat jawapan baru dia. Ini adalah jawapan akhir dia. Apa jawapan dia? 2 liter 962 mililiter. Okey, boleh dapat tak murid-murid? Ini adalah tolak berturut-turut. Mesti samakan dulu unit baru kita boleh buat penyelesaian. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.